Susulan hujan lebat, Australia keluarkan amaran banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Syitawan Wahanafi dalam Berita Dunia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menyempurnakan perasmian Battersea Power Station di London. Projek hartanah ikon itu dimiliki sepenuhnya Konsortium Pelabur Malaysia terdiri daripada Sime Darby Property, SP Setia Berhad dan KWSP. Keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong pada 6:10 petang waktu tempatan diiringi Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Zakri Jaafar. Ketibaan baginda berdua disambut pengerusi Battersea Project Holding Company, Datuk Jagan Sabapati dan Ketua Pegawai Aktifnya Simon Murphy. Turut hadir pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB Tun Arifin Zakaria, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta barisan kepimpinan PNB, Sime Darby Property dan KWSP. Majlis perasmian itu antara atur cara sempena lawatan khas Seri Paduka berdua ke UK selama 6 hari bermula 10 Oktober lalu. Battersea Power Station yang terletak di selatan Sungai Thames menamatkan operasinya sebagai stesen jana kuasa arang batu hampir 4 dekad lalu. Setelah menjalani proses baik pulih hampir 10 tahun, bangunan ikonik itu dibangunkan semula menjadi lokasi kediaman, beli belah, restoran, pejabat dan kawasan riadah yang akan menjadi tumpuan terbaru warga UK. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri berkenan berangkat melakukan kunjungan hormat ke atas Raja Britain, Raja Charles III di Istana Buckingham. Sesi kunjungan hormat berlangsung selama 40 minit. Yang di-Pertuan Agong turut menyentuh isu hubungan dua hala antara Malaysia-UK termasuk isu alam sekitar dan stesen jana kuasa Battersea. Kunjungan hormat berkenaan mencerminkan keagraban Yang di-Pertuan Agong dengan Raja Charles III iaitu kedua-dua pemimpin menjalinkan persahabatan sejak lebih 4 dekad. Pertemuan kali kedua antara kedua-dua pemimpin tahun ini turut mencerminkan hubungan dua hala yang rapat antara Malaysia dengan UK sejak kemerdekaan 65 tahun lepas. Battersea Power Station, pembangunan milik sepenuhnya syarikat Malaysia, akan dibuka secara rasmi kepada orang awam esok. Pembukaan fasa kedua projek pembangunan bercampur itu bakal melakar sejarah dan menandakan satu lagi pencapaian penting buat negara di peringkat global. Laporan Anis Faftin Anwar di London. Hampir 40 tahun selepas operasinya ditamatkan, kini Battersea Power Station menjadi satu lagi projek ikonik di selatan London, hasil pembangunan daripada Konsortium Pelabur Malaysia. Sime Darby Property dan SP Setia Berhad masing-masing mempunyai pegangan 40%, manakala 20% lagi dimiliki Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Battersea Power Station Development Company BPSDC pula bertanggungjawab menguruskan pembangunan projek yang terletak di tebing selatan Sungai Thames ini. Proses pembangunan semula dan baik pulih bangunan yang dahulunya membekalkan 1/5 daripada tenaga elektrik ke Kota London dimulakan sejak 2014. Kini fasa kedua pembangunan bercampur yang menempatkan 254 unit kediaman serta ruang pejabat, runcit, restoran dan riadah bakal menghidupkan kembali lokasi bersejarah ini. A lot of Londoners who know this project, who know that it's been empty and derelict for 40 years,
I think most of them, without exception, are excited. And I think the proof will be in the pudding on Friday when people come in, they see for themselves the level of restoration, the level of detail, the fact that we have within this iconic building been able to put in some wonderful retail offerings and F&B offerings. Selesainya pembangunan fasa kedua ini turut menandakan pencapaian besar kepada keseluruhan projek dengan nilai pembangunan kasar berjumlah 9 bilion pound sterling. Meski berdepan pelbagai cabaran sepanjang tempoh pembangunannya, BPSDC disokong komitmen barisan pelabur berjaya mencatat kemajuan 60% bagi keseluruhan projek. My understanding it's one of the largest investments by Malaysia into London, into the UK. We are very grateful for that. At every level of government, people have been involved and they appreciate what a huge commitment this is. It can only strengthen the ties between the countries, and I hope the UK can reciprocate in the near future. Pembukaan Battersea Power Station ini juga satu lagi bukti keupayaan syarikat Malaysia dalam membangunkan projek hartanah mega di luar negara, sekaligus mencerminkan kerjasama kukuh yang telah terjalin sejak sekian lama antara Malaysia dan juga United Kingdom. Asnifatin Anwar, RTM, London. Susulan limpahan lumpur tebal yang mengorbankan puluhan nyawa di Venezuela. Pasukan penyelamat kini bertungkus lumus bagi mencari 56 mangsa yang masih hilang. Terbaru, sebanyak 43 mayat ditemui selepas bencana melanda Las Tejerías Sabtu lalu. Presiden Nicolas Maduro berkata jumlah korban bencana alam itu merupakan yang terburuk dalam beberapa dekad dan mungkin mencecah sehingga 100 orang. Hujan lebat luar biasa menyebabkan air sebatang sungai besar dan beberapa anak sungai melimpah, seterusnya mengakibatkan banjir lumpur. Sebanyak 317 rumah musnah dan 757 lagi rosak. Pencarian mangsa yang hilang diteruskan. Bekalan air dan elektrik sudah pula sebahagiannya sudah dipulihkan. Kerajaan Australia pula mengeluarkan amaran banjir selepas hujan lebat melanda tenggara negara itu. Ribuan rumah terputus bekalan elektrik dan seorang lelaki dilaporkan hilang. Sungai merentasi New South Wales dan Victoria serta Pulau Tasmania dikesan meningkat ke tahap berbahaya. Kawasan tadahan juga mula melimpah selepas hujan melebihi purata biasa. Beratus-ratus penduduk di bandar New South Wales, Forbes dan Barat Sydney diarah mengosongkan rumah mereka menjelang malam susulan risiko banjir besar. Perkhidmatan Kecemasan Negeri pula mengeluarkan arahan supaya 17 jalan dilencongkan pada pukul 8 malam waktu tempatan. Ini berikutan paras air sungai Lachlan dijangka mencapai puncak banjir besar setinggi 10.6 meter menjelang esok. Semua pasukan di setiap negeri juga sudah berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana alam. Bantahan di Iran susulan kematian Mahsa Amini. Terbaru 7 lagi maut dalam protes anti-kerajaan yang sudah berlarutan hampir sebulan. Pasukan keselamatan bertindak melepaskan tembakan bagi menyuraikan tunjuk perasaan berkenaan. Bantahan diadakan di Bandar Isfahan dan Karaj selain kampung halaman Mahsa Amini di Sakis. Rakaman video dikongsi dua pertubuhan hak asasi manusia yang berpangkalan di Norway. Menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia, operasi pasukan keselamatan telah meragut sekurang-kurangnya 108 nyawa termasuk kanak-kanak. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendakwa bantahan anti-kerajaan mungkin dipengaruhi anasir luar. Mahsa Amini sebelum ini ditahan di Tehran pada 13 September lalu atas kesalahan pakaian yang tidak sesuai dan meninggal dunia 3 hari kemudian. Kematian wanita Kurdish berusia 22 tahun itu mencetuskan demonstrasi di seluruh Iran.
Roket Epsilon 6 yang membawa 8 satelit gagal dilancarkan. Agensi Angkasa Lepas Jepun memaklumkan keadaan itu memaksa roket berkenaan diprogram untuk musnah dengan sendiri. Kegagalan projek angkasa lepas tersebut adalah kali pertama dalam tempoh 20 tahun. Sebaik berlepas, roket Epsilon 6 tidak berada dalam kedudukan yang betul untuk mengorbit mengelilingi bumi. Ia terpaksa dibatalkan kurang 7 minit setelah berlepas dari pusat angkasa Yuichi Noda, Kagoshima pada Rabu. Menurut Presiden Agensi Penjelajahan Aeroangkasa Jepun, JAXA, Hiroshi Yamakawa, pihaknya menghantar isyarat untuk memusnahkan kapal itu selepas didapati ia tidak berada dalam keadaan selamat untuk mengorbit. Serpihan roket itu meletup dan jatuh di kawasan laut di timur Filipina dan punca kejadian masih disiasat. Britain mengesahkan akan memberi bekalan peluru berpandu pertahanan udara kepada Ukraine. Malah buat pertama kalinya negara itu akan menyediakan roket yang mampu menembak jatuh peluru berpandu jelajah benua. Pengumuman itu dibuat semalam selepas Sekutu Barat berikrar untuk menghantar dengan segera pertahanan udara baharu ke Ukraine bagi meningkatkan perlindungan terhadap serangan udara Rusia. Britain juga akan menghantar ratusan drone untuk menyokong perkhidmatan perisikan Ukraine serta 18 meriam Howitzer. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pada Selasa lalu merayu kepada negara kaya G7 termasuk Britain untuk membantu Kiev mewujudkan perisai udara. Ketua Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg berkata, keutamaan penyokong barat Ukraine sememangnya menyediakan lebih banyak pertahanan udara bagi Kiev. Presiden Volodymyr Zelensky menyifatkan serangan peluru berpandu Rusia terhadap Ukraine sebagai tindakan keganasan. Kiev juga menyambut baik ikrar Barat untuk menghantar sistem pertahanan udara ke negara itu. Ikrar Barat itu dinyatakan di Ibu Pejabat Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara di Brussels susulan serangan terbaru Rusia yang meragut sekurang-kurangnya 26 nyawa. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin berkata sistem pertahanan udara itu akan dihantar ke Ukraine secepat mungkin. Jelasnya ikrar itu sebagai tanda solidariti Barat terhadap Ukraine. Turut menjanjikan sokongan kewangan pengarah urusan tabung kewangan antarabangsa Kristalina Georgieva. Dalam perkembangan lain, Ukraine mendakwa telah merampas semula beberapa lagi wilayah yang ditawan Rusia di selatan negara itu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terus mengutuk tindakan cubaan pengilhakan haram yang dilakukan Rusia ke atas 4 wilayah Ukraine. Ia dizahirkan menerusi undian pada Perhimpunan Agung PBB UNGA semalam. Keputusan undian menunjukkan 143 daripada 193 ahli menyokong, 5 menolak dan 35 berkecuali. Sekaligus menunjukkan sokongan padu PBB terhadap Ukraine dan penentangan terhadap Rusia. Keputusan undian disambut baik Duta Besar Ukraine ke PBB, Sergei Kislita, yang menyifatkan ia mengkagumkan dan bersejarah. Duta Besar Amerika Syarikat Linda Thomas-Greenfield juga menegaskan bahawa tidak ada toleransi terhadap tindakan penaklukan secara paksa. Resolusi tersebut isyarat penting kepada Moskow dan semua tidak kira sebagai negara besar atau kecil. Antara yang menyokong resolusi termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Ahli Majlis Kerjasama Teluk yang lain dan Brazil. Antara negara berkecuali, 19 dari Afrika termasuk Afrika Selatan, China, India dan Pakistan. Korea Utara berkemungkinan membangunkan kepala peledak nuklear kecil untuk dibawa peluru berpandu balistik jarak sederhana. Menteri Pertahanan Jepun Hamada Yasukazu berkata, Pyongyang berkemungkinan mencapai keupayaan memasang kepala peledak kecil pada peluru berpandu seperti Nodong dan Scud-ER yang boleh sampai ke Jepun. Hamada berkata demikian pada sesi jawatan kuasa Dewan Rendah di Parlimen bagi membincangkan siri pelancaran peluru berpandu Pyongyang.
Awal bulan ini, Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik jarak perantaraan di ruang udara Jepun buat kali pertama sejak 2017. Pyongyang turut melancarkan 2 peluru berpandu terarah strategik jarak jauh yang diselia pemimpin Kim Jong-un semalam. Perluasan Masjidil Haram Fasa 3 diteruskan. Terus setia bersama Berita Dunia. Satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Karnival Kerjaya sama isukan. Jualan IKM ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Carangan Antarabangsa. Melaka. Bertemu kembali. Kerajaan Arab Saudi menerusi Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan projek perluasan Masjidil Haram masih diteruskan dengan kos setakat ini melebihi 200 bilion rial. Menterinya Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah berkata projek perluasan dan pembinaan yang dianggap terbesar dalam sejarah itu tetap akan diteruskan demi keselesaan jemaah haji dan umrah. Projek perluasan Masjidil Haram diteruskan dengan kos lebih 200 bilion rial. Fasa ketiga projek perluasan berkenaan disambung semula pada Mei 2020 selepas beberapa bulan dihentikan ekoran wabak COVID-19. Projek perluasan terbaru itu membabitkan penambahan kapasiti dataran tawaf bagi pertambahan 30,000 lagi jemaah. Ia juga melibatkan pemasangan 78 pintu pagar automatik, penambahbaikan sistem bunyi, pembangunan sistem kamera pengawasan dan sistem amaran kebakaran. ASEAN perlu memperkukuh kerjasama bagi memastikan pemulihan sosioekonomi rantau itu mampan dan berdaya tahan. Perdana Menteri Kemboja Han Sen berkata ASEAN perlu memberi lebih tumpuan kepada pembangunan modal insan, pendigitalan, kesihatan awam dan sistem pelindungan sosial agar mampu bertindak balas terhadap krisis. Han Sen berkata COVID-19 berada selangkah ke hadapan dan mengubah pendidikan tradisional kepada bentuk digital. Justru ASEAN wajar bertindak dengan lebih baik bagi mempromosi transformasi digital sistem pendidikan. Pembangunan ekonomi inovatif dan budaya juga merupakan strategi yang berpotensi untuk menggalakkan pemulihan ekonomi ASEAN. Ini terutama menyokong sektor pelancongan yang teruk terjejas akibat pandemik selain mengembangkan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berucap pada mesyuarat Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN ke-28 di Phnom Penh. Han Sen turut mengulangi cadangan supaya inisiatif bagi penubuhan perjanjian hijau ASEAN dilaksanakan bagi memberi sumbangan besar dalam meletakkan ASEAN pada kedudukan mampan dan berdaya tahan. Wabak cacar monyet dilaporkan mencecah 70,000 kes di seluruh dunia setakat ini. Susulan perkembangan tersebut, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran berjaga-jaga. Amerika menyaksikan peningkatan kes ketara yang menyumbang hampir 90% daripada semua kes yang dilaporkan minggu lalu. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata lebih 70,000 kes dilaporkan dengan 26 kematian. Di peringkat global, kes menurun namun 21 negara melaporkan peningkatan minggu lalu. Kerjasama sedang dilaksana dengan beberapa negara untuk kapasiti ujian dan memantau tren jangkitan. Peningkatan kes dilaporkan sejak awal Mei dengan lebih daripada 42,000 kes dari Amerika dan hampir 25,000 dari Eropah. Turut dilaporkan kes di 107 negara anggota WHO dengan 39 daripadanya tidak mencatat kes baharu dalam tempoh 3 minggu lepas. Populasi spesies haiwan liar merosot hampir 70% dalam tempoh 50 tahun lalu. Ia kesan kemusnahan alam semula jadi akibat kegiatan manusia.
Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF mendedahkan 32,000 spesies hidupan liar, lebih 5,000 spesies mamalia, burung, amfibia, reptilia dan ikan jatuh mendadak di seluruh dunia. Kawasan yang kaya dengan biodiversiti seperti Amerika Latin dan Caribbean menyaksikan pengurangan populasi mencecah 94%. Di peringkat global, spesies haiwan yang dipantau berkurangan 69% sejak 1970. Ketua Pengarah WWF International, Marco Lambertini, bimbang dengan data terbaru itu. Ia pengurangan spesies hidupan liar yang dahsyat, terutama di kawasan tropika sebagai kediaman lanskap biodiversiti di dunia. Punca utama kemerosotan habitat akibat pembangunan dan pertanian, eksploitasi, pengenalan spesies asing, pencemaran, perubahan iklim dan penyakit.